dan salam sejahtera. Hari ini kita ingin membincangkan perbezaan antara autologous transplant dan juga allogeneic transplant. Banyak persamaan, kita akan tunjukkan apakah persamaannya dan juga apakah perbezaan antara kedua proses ini yang paling ketara sekali. Jadi, mari kita mulakan dengan perbezaan yang utama sekali. Jadi, kalau kita lihat, kita ada 3 komponen di sini. Satu, daripada mana sel itu datang, sel telah dikeluarkan atau sel induknya keluar, dan juga penerima. Sekiranya untuk proses allogeneic transplant, penderma dan penerima adalah dua individu yang lain, berbeza dengan autologous transplant di mana pesakit adalah penderma dan juga penerima. Jadi sementara dia dalam proses untuk menerimanya itu, dia akan diberikan kemoterapi yang kuat untuk mengosongkan semua sel dalam badannya, tak kira sel kanser dan juga sel induknya biasa. Bila dibunuhnya semua, kita dapat gantikan dengan sel yang telah dipungut sebelum itu, dan setelah menerima kemoterapi yang diharap akan membunuh semua sel kansernya, maka sel yang akan tumbuh selepas itu adalah sel yang normal sahaja. Jadi kalau kita tengok di antara dua ni memang banyak persamaannya dari segi cara dia dibuat dan juga dari segi proses. Kalau kita lihat pada awal, rawatan induction sama ada autologous ataupun allogeneic, duanya perlu dahulu untuk memastikan pesakit berada dalam tahap remission sebelum proses ini dimulakan. Terbezanya, semasa proses harvesting ini, untuk allogeneic transplant, penderma boleh menderma pada bila-bila masa sahaja dengan menggunakan proses hormon GCSF selama 4 hari, kemudian selnya dipungut dan disimpan. Manakala untuk pesakit-pesakit yang melalui autologous transplant, pesakit yang sama semasa melalui kemoterapi untuk remission, sel-selnya akan dipungut selepas menerima kemoterapi, selalunya 2 minggu selepas satu kemoterapi diberi, ketika sel induknya sedang bercambah di dalam sum-sum tulangnya. Jadi menggunakan hormon, pencambahan ini akan terkeluar daripada sum-sum tulangnya dan akan dipungut di luar melalui proses harvesting, seperti juga dibuat ketiga proses membuat dialisis. Jadi prosesnya sama ada penermanya autologous ataupun allogeneic masih menggunakan teknik harvesting yang sama, cuma timingnya mungkin berlainan. Seterusnya, conditioning untuk autologous dan allogeneic sebenarnya ada sedikit perbezaan, tetapi prosesnya tetap perlu dilakukan. Bermakna stem cell itu tidak boleh diberi begitu saja. Pesakit ataupun penerimanya itu perlu melalui kemoterapi dahulu untuk memastikan terdapat kekosongan ruang untuk stem cell itu dimasukkan nanti. Untuk pesakit allogeneic, kemoterapi yang diberikan adalah bertujuan untuk membunuh sel dan juga untuk memastikan terdapat elemen immunosuppression pada penerima supaya tidak ada rejection ataupun penolakan berlaku kepada sel yang dimasukkan nanti. Bagi pesakit autologous, dia tidak ada risiko penolakan sebab sel yang datang itu daripada badannya sendiri, jadi tidak ada berlaku penentangan ataupun rejection. Seterusnya, dari segi infusion, prosesnya agak sama, kecuali untuk proses allogeneic transplant kadang-kadang ada berlaku sedikit alahan, selalunya disebabkan oleh jenis blood group yang agak berbeza. Walaupun HLA-nya sama, kadang-kadang ada berlaku sedikit ketidakserasian dalam kumpulan darah. Dan seterusnya recovery. Proses recovery ni akan saya terangkan sedikit kemudian kerana ia agak berbeza antara autologous dan allogeneic. Seterusnya, kita beralih kepada perbezaan antara autologous dan allogeneic pula. Jadi di sini ruang untuk autologous, sini ruang untuk allogeneic. Autologous sumbernya adalah dari pesakit itu sendiri, manakala allogeneic pula daripada orang lain. Dari segi penggunaan sel pula, autologous transplant sekiranya punca daripada pesakit sendiri yang mempunyai kanser, ada kemungkinan yang selnya itu sudah tercemar dengan sel-sel kanser. Perkara yang sama tidak berlaku dalam allogeneic kerana kita haraplah penerimanya tidak mempunyai apa-apa kanser.
Jadi dia tidak ada problem dari segi pencemaran sel kanser. Seterusnya untuk um, untuk autologous transplant ini selalunya ia digunakan untuk proses di mana tidak ada kerosakan kepada sel induk. Kerana kalau ada kerosakan pada sel induk, dikeluarkan sel induk daripada penerimanya itu memang dia sudah ada kerosakan. Jika dimasukkan ke mula, dia tidak dapat diperbaiki. Tetapi untuk penyakit-penyakit di mana terdapat kerosakan pada sel induk pesakit, contohnya leukemia, myelodysplasia, aplastic anemia ataupun even thalassemia major ya. Jadi sel yang baru ini dapat daripada penerima yang sihat yang tidak ada masalah darah, dia dapat memperbaiki keadaan pembuatan darah pesakit pada penerimanya. Jadi untuk diagnosis tertentu memang tidak sesuai autologous transplant digunakan sekiranya terdapat kerosakan pada sel induk itu sendiri. Kalau kita gunakan sel induk daripada penerima sendiri ataupun autologous, selnya telah rosak, jadi dia tidak dapat diperbaiki dengan proses pemindahan susun tulang sahaja. Untuk autologous transplant, kerana penerima dan penerima adalah orang yang sama, tidak perlu diragukan apa-apa saringan yang terlalu spesifik. Tetapi untuk allogeneic transplant, kita kena tahu apakah HLA penerima dan perbezaannya dengan penerima, kumpulan darah penerima dan penerima, kerana ada kadang-kadang walaupun kita boleh menggunakan sel penerima yang tidak sama kumpulan darah, tetapi dari segi risiko JHD-nya nanti agak lebih tinggi kalau tidak ada keserasian. Begitu juga dengan risiko jangkitan kuman. Kita kena saring betul-betul penerimanya sama ada mereka mempunyai HIV, hepatitis ataupun CMV, kerana penerima mungkin tidak pernah terdedah dengan jangkitan kuman sebelum mereka menerima pemindahan susun tulang itu. Terusnya dari segi rejection ya, risiko rejection, kalau penerima dan penerimanya sama, maka selalunya mustahil untuk ada penolakan. Tapi kadang-kadang ia berlaku sekiranya dos sel yang diberikan kepada penerima itu tidak cukup. Jadi ia mungkin mengambil masa untuk sel-sel induk ini untuk masuk dan matang. Jadi dia mungkin mengambil masa lebih lama. Jadi risiko jangkitan kuman pada penerima itu mungkin lebih tinggi. Tetapi dari segi risiko penolakan memang tinggi, terutamanya sekiranya proses allogeneic transplant itu dilakukan pada pesakit yang tidak 100% serasi. Contohnya dalam keadaan haploidentical transplant ataupun match unrelated donor. Fenomena ini saya akan terangkan dalam video saya seterusnya. Conditioning ya, mungkin berbeza antara autologous dan allogeneic. Kerana untuk autologous transplant kita banyak memberi tumpuan kepada pencegahan penyakit. Jadi kemoterapi yang kita beri atau radioterapi yang diberi itu khusus untuk membunuh sel kanser sahaja. Tetapi untuk allogeneic transplant, selain pada pembunuhan sel-sel kanser, rawatan conditioning itu juga bertujuan untuk memastikan tidak ada rejection. Fenomena yang sama kita dapat gunakan untuk menambahkan immunosuppression pada pesakit yang melalui allogeneic transplant. Teknik ini kita namakan reduced intensity chemotherapy. Apa yang dimaksudkan dengan reduced intensity chemotherapy conditioning ini ialah di mana kemoterapi yang diberikan kepada penerima ya tidak cukup kuat untuk membunuh semua sel pesakit itu. Jadi sel asal yang mungkin mempunyai sel kanser masih lagi berada di badan penerima. Jika dimasukkan sel daripada penerima, maka terdapat sedikit penolakan kerana selnya masih ada yang tinggal. Jadi akan berlaku penolakan. Jadi penolakan ini juga akan digunakan pakai untuk memastikan terdapat graft versus leukemia effect. Advantage untuk proses ini ialah pertama, ia akan mengurangkan risiko jangkitan kuman kerana tahap neutropenia di mana sel darah putihnya terlalu rendah ketika proses pemindahan susun tulang ini agak pendek berbanding dengan kalau kita beri kemoterapi yang terlalu kuat dan membunuh semua sel. Jadi jangka masa yang pendek di mana sel darah putihnya rendah ini akan memastikan yang risiko jangkitan kumannya lebih rendah daripada kalau kita beri kemoterapi sepenuhnya.
Tetapi apa yang menjadi disadvantage untuk kumpulan ini ialah akan berlaku rejection. Tapi rejection ini kita boleh kawal dengan ubat immunosuppression lebih tinggi, dan juga ia dapat digunakan untuk memastikan tidak ada dapat berlaku graft versus leukemia effect yang dapat menolong pesakit ini untuk memastikan leukemianya ataupun kansernya tidak datang dengan lebih cepat. Ada data yang menunjukkan bahawa kalau kita menggunakan reduced intensity chemotherapy conditioning untuk pesakit-pesakit yang berumur lebih tua, kita mendapat kelebihan di mana risiko jangkitan kumannya tinggi, dan juga akan berlaku sedikit rejection yang memastikan yang risiko untuk kanser itu datang semula lebih rendah kalau dibanding kalau diberi dengan kemoterapi yang pada dos yang penuh ataupun full myeloablative chemotherapy. Seterusnya kita lihat dari sudut ini pula, tidak semua pesakit autologous memerlukan apa-apa immunosuppression, tetapi untuk pesakit yang melalui allogeneic transplant, kita perlu menggunakan ubat immunosuppression untuk memastikan tidak ada penolakan atau rejection. Selalunya kita boleh memberhentikan ubat immunosuppression ini selepas 1 tahun, tetapi sekiranya berlaku chronic graft versus host disease, maka ubat immunosuppression ini mungkin perlu diberi lebih lama lagi, dan kadang-kadang pesakit perlu mengambil ubat ini seumur hidup. Dari segi proses penyembuhan pula, autologous transplant selalunya memerlukan hanya 6 minggu untuk pesakit itu pulih, walaupun keseluruhan imun sistemnya hanya betul-betul pulih selepas 6 bulan. Perkara yang sama kita tidak boleh bincangkan tentang allogeneic transplant kerana ia memerlukan rawatan yang agak lama. Sekiranya berlaku chronic graft versus host disease, maka pesakit masih lagi berada dalam risiko jangkitan kuman ataupun immunosuppression selama mereka mengambil ubat tersebut. Jadi kalau kita bandingkan, autologous transplant hanya mengambil masa 3 hingga 6 bulan untuk pulih. Allogeneic transplant kadang-kadang mengambil masa hampir 2 tahun untuk pesakit itu betul-betul pulih. Jadi sebenarnya proses pembinaan susun tulang ini agak berperingkat dan memerlukan kemahiran tinggi dari segi nursing care dan juga dari segi pelibatan pusat itu bukan setakat doktornya sahaja. Maka kita perlukan kemahiran yang tinggi dari segi penyelenggaraan koordinasi dan sebagainya, dan juga prosesnya akan mengambil masa lama. Jadi sekiranya anda perlukan maklumat lanjut berkenaan dengan proses pembinaan susun tulang ini, khususnya perbezaan antara autologous dan allogeneic transplant, sila berbincang dengan doktor anda ataupun layari website saya ataupun hubungi saya melalui Facebook. Sekian, terima kasih.